Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tahniah kerana masih menerima dengan redanya kan ketentuan Allah untuk kita orang yang hebat. Allah sayang kita sebab tu Allah bagi kita keistimewaan ini. Okey. So saya nak kita mulakan dengan bacaan doa. Alif baca doa cepat sikit Alif. Baca doa Alif. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey sana. Abaikan suara-suara Mikael. Okey, so kita tengok modul kamu. Kita gunakan modul kita. Okey, jadi kita akan bincangkan dekat sini. Okey, saya tak pasti modul kamu tu ada skema ke tidak. Jadi dekat sini saya akan bincangkan terus. Okey, kamu nanti kamu boleh buat semulalah. Okey, kamu dah buat sampai muka surat berapa ya? So hari ini kita last tajuk percukaian. Untuk next class kita akan masuk bab seterusnya iaitu bab 5. Okey. Jadi percukaian saya nak kamu tengok dekat. Okey Alif, sampai mana Alif? Muka surat berapa dah Alif? Dah buat belum? Dah buat belum? Yang kita dah bentang. Oh, yang itu je lah ya. Okey, tak apa. Yang lain belum buat, so kita akan bincang sama-sama. Okey, sebab soalan ni dia bukannya banyak apa macam pengiraan yang Allah Akbar. Kejap ya. Okey. Umi on camera. Tak nampak pintu. Tak nampak. Tak ada orang sama tak sama. Okey, sekejap ya. Okey, so tengok dekat sini percukaian awak tengok iaitu pada muka surat 51. Okey, ni dah Ni dah jawab belum? Ini tujuan semua sebab kita dah belajar itu dah ada apa awak dah kita dah ya? Tak nampak apa-apa, saya nampak skrin recorder je. Oh, okey, sekejap ya. Bermakna saya tak boleh present guna itu. Sekejap ya. Sekarang nampak tak? Belum? Belum. Tak ada cikgu. Okey. Present. Saya guna biasa. Saya konon-konon nak guna cara lain. Okey, tak apalah, kita guna biasa. Nampak? Nampak ke? Okey. Okey, alhamdulillah. So kita tengok pada soalan muka surat 52. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia kata okey, ada orang nak masuk. Sekejap ya, saya ni jap. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, dia kata okey, bawah dekat muka surat 52, Encik Tan pemilik sebidang tanah pertanian di Negeri Sembilan. Dia menerima notis tuntutan dalam borang 6A kerana tidak membayar cukai tanah dan dia masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan itu. Jadi kalau kamu ingat hari itu kawan ada bagi tahu dah selepas berapa bulan notis dikeluarkan, apa yang dikenakan. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, soalan dia kata nyatakan pihak berkuasa yang mengutip cukai pintu. Okey, so jawapannya adalah Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah maksudnya ada negeri, ada tempat dia dipanggil Majlis Daerah, ada panggil Majlis Perbandaran. Macam kita dia panggil Majlis Perbandaran Selayang. Jadi kalau kamu tak mengutip, tak membayar cukai, jadi pihak berkuasa yang akan memberikan tindakan adalah Majlis Perbandaran Selayang. Okey? Nyatakan satu kegunaan kutipan cukai pintu. Okey, jadi kat sini awak tengok untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar. Ini jawapan. Tapi awak dah ada banyak hari tu kan? Cukai pintu digunakan untuk apa? Okey, jadi awak boleh jawablah soalan ni. Jadi tajuk ini sebenarnya lebih
terbuka. Dia tak akan ada semua orang jawapan yang sama. Okey, macam kamu belajar ekonomi lah. Kan? Boleh Okey, Azhar mempunyai sebuah motosikal. Nyatakan jenis cukai yang diperlukan yang perlu dibayar oleh Azhar. Jadi jawapannya cukai jalan. Kepada siapakah Azhar membayar cukai? Cukai dibayar kepada siapa? Jawab. Jangan baca dulu. Yes, JPJ. Boleh Okey, kita jawab macam tu. Okey, next. Nombor 3, jika Snida layak membayar cukai pendapatan, nyatakan 2 cara membuat pembayaran cukai. Pembayaran cukai dibuat macam mana? Lembaga hasil dalam negeri. Okey, itu adalah pihak berkuasa yang mengutip. Tapi macam mana kaedah pembayaran? Hari tu saya ada cerita kan, yang Alif cerita kalau sebulan 200, saya kata. So kaedahnya apa? Boleh dibayar secara? Potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan. Ya, potongan cukai bulanan atau dibayar terus setahun baru bayar sekali. Okey? Cukai yang dikenakan atas setiap kad kredit untuk utama ialah RM25 setahun. Cukai yang dikutip oleh pengeluar kad kredit akan dibayar kepada pihak berkuasa. Nyatakan jenis cukai yang dikenakan. Cukai apa ni? Ini nama cukai apa? Orang yang dan perkhidmatan. Yes, betul. Hanya orang yang menggunakan perkhidmatan itu yang dikenakan cukai. So dipanggil cukai jualan dan perkhidmatan. Okay? So itu dia. Seterusnya kita tengok. Tolong isi terus ya. Isi terus awak punya jawapan. Okay, next kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, kat sini ada contoh. Awak tengok jumlah pendapatan tahunan Puan Eng ialah 86,500. 20% daripada pendapatannya adalah dikecualikan cukai. Okey, cukai ni tak semuanya dikenakan cukai. Pendapatan kita akan ada pengecualian cukai. So dekat sini dia kata 20% dia dikecualikan cukai. Ini bererti daripada 86,500, okey, ada sebanyak 18,300 ikut pengiraan di sebelah yang tidak dikenakan cukai. Jadi dia kata dia menderma 1,000 kepada rumah anak yatim yang diluluskan oleh kerajaan dan jumlah pelepasan cukainya ialah 18,500. Okey. Hitung pendapatan bercukai Puan Eng. Okey. Jadi tadi pendapatan dia dah banyak tu setahun. Kemudian ada yang pelepasan cukai, dia ada derma. Jadi cukai yang dikenakan, awak tengok jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Pelepasan cukai iaitu dari mana? Yang dia dah bagi 18,500. Soalan hitung pendapatan yang kena cukai, jadi daripada 86,500, pendapatan yang dikenakan cukai hanya 49,700. Faham? Cuba kirakan saya soalan nombor 1. Pendapatan 102,000, okey, kemudian 8,500 adalah pendapatan yang dikecualikan dan dia menderma 1,500 dan 2,500. Jadi dia kata kat sini, kemudian dia kata dan sebuah badan kebajikan oleh jumlah pelepasan cukai ialah 24,350. Hitung pendapatan yang dia kena bayar. Okey, cuba buat. Ibu. Ya. Ibu faham yang kat derma ibu? Macam ni, derma maksudnya kalau awak tengok duit dia 86,500. Okey, 20% tak payah kena cukai. Jadi kalau kamu tengok 20% darab dengan 86,500 dapat berapa? Dia tekan kalkulator. 17,300. Ya, 17,300. Okey. Jadi kat sini dia menderma 1,000. Jadi tambah 1,000. Bermakna sebanyak 18,300 tak payah kena cukai. Okey. Jadi yang kita nak kena cukai, kalau awak tengok dia punya pendapatan 86,500. Kita tolak yang dikecualikan sebanyak 18,300 dan dia memang ada dekat sini. Sebab dia kata dekat sini, awak tengok, okey, jumlah pelepasan cukai. Memang ada pelepasan cukai lain sebanyak 18,500. Jadi pendapatan yang dia kena, yang dia dapat 86,500. Lepas tu 20% pelepasan. Darab 20% tambah 1,000. Maksudnya 1,000 tu sebab dia dah derma jadi tak kena cukai lah.
Jadi 86,500 tolak dengan 18,300. Dapat jawapan tolak lagi dengan 18,500. Yang itu kena cukai. Faham tak? Faham? Okey, cuba kira soalan nombor 1. Okay, kita kira sama-sama. 102,000. Okey, kemudian kalau awak tengok dekat situ, pendapatan tahunan 102,000. Okey, kemudian 8,500 adalah pendapatan tahunannya yang dikecualikan cukai. So kita tolak. Okey, tolakkan. Tolak lagi ada derma. Tolak lagi pelepasan. Okey, berapa jawapan dapat? Dapat tak? Berapa? Tolong respon. 65,150. Ya, betul. 65,150. Okey? Alif dapat, Alif? Kira aku jap. Okey. Tolak je. Sebab kat sini pendapatan dia. Okey, awak tengok. Ini pendapatan dia sebanyak 102,000. 102,000 pendapatan dia punya. Kemudian ini kita tolak sebab pelepasan cukai. Ini derma, ini pelepasan cukai. Macam tu. Okey, teruskan soalan nombor 2, cuba. Hari ni berapa orang? Hai. Korang, saya baru puji kelas korang tahu dekat cikgu-cikgu. Saya sharekan video. Saya bagi tahu bagus ni. Tiba-tiba hari ni tinggal 8 orang ya. Dah? Dah? Dapat? Dapat Ego. Okey, dapat Okey. Nombor 2? Nombor 2 cuba. Dapat? Dapat. Okay. Okey. So jawapan nombor 2 dapat apa jawapannya, Nek? Dapat 18,300. 18,300. Dia kata hitung pendapatan bercukai. 18,300 itu pelepasan. Yang kena cukai? 72,500. Ya, 72,500. Jadi ada tengok sini dia 96,000.
96,000. Jadi kalau kita tengok dia kata dia bagi 5,200 pendapatan tahunan panitia dikecualikan. Okey, tolakkan dengan ini. Okey, kemudian pendapatan tahunan dikecualikan, jadual di bawah ada lagi. Ini kalau awak tengok dia ada sebanyak berapa ni? Yang ini tadi Alif tambahkan. Alif tambahkan semua, Alif dapat 18,300 kan? Jadi Alif buat yang atas ni, okey, yang warna hijau ni, tolakkan dengan yang bawah ni. Okey, tolakkan ini. Tolakkan ini, tolakkan yang kuning bawah ni. Baru kita dapat pendapatan kita. Boleh? Pendapatan yang kena cukai. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Next. Okey. Saya rasa saya kena bimbing kamu satu-satu macam ni. Okey, next. Kita tengok seterusnya muka surat 54. Lepas ni subjek apa? BI. BI cikgu buat Google Meet ke tidak? Tak. Okey. BI cikgu siapa? Teacher Salasia. Sesati. Oh, Sesati. So hari ni dia buat ni lah. Cara lain lah Okey, tak apalah. Okey, tengok sini. Pendapatan tahunan Encik Lim pada tahun 2020 adalah sebanyak 76,650. 10,500 daripada pendapatan tahunan Encik Lim merupakan allowance yang dikecualikan cukai. Jadi awak tahulah dikecualikan cukai maksudnya tak kena cukai. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya sebanyak 33,184. Tentukan sama ada Encik Lim layak mendapat rebate cukai sebanyak 400. Okey, nak tahu dapat rebate cukai. Rebate ni maksudnya duit pulangan cukai. So kalau awak tengok dekat situ, dia kata, okey, 70, sekejap ya. Saya nak baringkan saya punya laptop, saya kena tutup kamera sekejap. Nak menulis. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, okey, pendapatan dia bagi adalah sebanyak 76,650. Okey, ini pendapatan tahunan dia. Okey, kemudian sebanyak 10,500 pendapatan tahunan yang merupakan allowance dikecualikan cukai. Bila dikecualikan maksudnya yang ini awak tolak dengan 10,500. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut, dia tuntut sebanyak yang ini. Jadi, kita tolakkan lagi. Okey, bila kita tolakkan, dapat apa jawapannya? Dapat berapa? Cuba kira dulu. 32,966. Okey, 32,966. Jadi, kalau awak tengok dekat atas ni, okey, rebate cukai 400 akan diberikan jika pendapatan bercukai tidak melebihi 35,000. Tadi kita punya pendapatan bercukai kita sebanyak berapa ni? Awak dah kira tadi dapat berapa? 32,966. Adakah ini lebih daripada 35,000 atau kurang? Kurang. Kurang daripada 35,000. Jadi, dia kata kat sini orang yang boleh dapat RM400 akan diberikan jika pendapatan dia tidak lebih 35,000. So, dia tidak lebih 35,000. So, orang ni dapat tak? Boleh dapat tak RM400? Boleh. Yes. Boleh. Faham? Boleh. Dia layak. Okey. Yang B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi cukai pendapatan, dia kata dekat sini macam mana nak cara cukai. Jadi cukai pendapatan yang perlu dia bayar sebanyak berapa? Tengok. Okey, jadi dia kata ke atas ni dari rebate cukai dibenarkan kepada jumlah zakat atau fitrah yang dibuat oleh warga Muslim. Ini nota yang dibagi. Jadi kalau awak tengok cara cukai pendapatan dikira. Okey. Tadi kita dah dapat dah bahawa duit kita, okay, kita kena tahu dia ada dia punya pengiraan cukai dia. Pengiraan cukai berapa banyak yang kena, okay, jadi saya tunjuk pengiraan terus dekat sini. Okay, pendapatan bercukai. Untuk pendapatan bercukai yang bernilai RM20,000, RM1 hingga RM35,000. Okey. Jadi pengiraan dia 20,000 pertama. Okey, 20,000 pertama sebanyak RM150. 15,000 berikutnya
dengan kadar 3%. Jadi duit dia tadi berbaki sebanyak 32,966. Okey, duit dia yang berbaki tadi sebanyak 32,966. Jadi pengiraan cukai dikenakan dengan cara 20,000 pertama. Maksudnya sini awak tulis dulu 20,000. 20,000, oh okey. Alamak, saya nak awak boleh baca sini tapi saya nak terangkan juga Sebenarnya ada ni. 20,000 pertama, RM150. Bermakna daripada 32,966 awak kena tolak 20,000. Okey, berbaki berapa? Berbaki sebanyak, okey tekan kalkulator. Ada 12,966. Yang ini dikenakan sebanyak 3%. Jadi untuk 20,000 pertama, cukainya RM150. So memang kena RM150. Berbaki lagi 12,966, dia kata 3%. Sebab ini dia dah bagi dah, jadual ni dah ada. So sebanyak RM388.98. Jadi jumlah yang perlu dibayar sebanyak 150 tambah 388.98 sen. Itu cukai yang perlu dibayar. So awak tambah 150 tambah 388.98. Sepatutnya cukai kita sebanyak RM398.98. Tetapi dekat sini kemudian ini yang perlu dibayar. Kamu tengok dekat sini dia dah buat dah RM400 ni kat atas tadi. Dia dah bagi dah. Kan dia kata dia dapat rebate. Rebate ni maksudnya dapat pemulangan RM400. Okey, jadi rebate RM400 maksudnya daripada jumlah, saya salah kira lah, sorry. Sekejap ya. 150 tambah 388.98. Okey, RM538.98. Rebate ni maksudnya dapat lagi potongan lah senang kata kan. Tolak 400. Jadi cukai yang dia bayar sebenarnya cuma RM138.98. Faham tak? Boleh? Okey, awak boleh salin. Okey. Awak ada modul awak ada jawapan ke? Ada aku. Ada. Oh, tak maksudnya ada contoh jawapan Ada. Elah. Okey. Jadi yang ini yang kedua. Okey, nanti yang ni saya terang, yang nombor 2 ni awak buat sendirilah. Boleh? Saya tak terang semua. Saya terang satu page Boleh. tu. Satu page saya terang satu contoh. Awak boleh baca sebenarnya. Tapi kamu kena berguru. Jadi saya kenalah terang kat kamu kan. Okey. Seterusnya kita tengok. Istilah-istilah. Apa dia kata PCB? PCB adalah potongan cukai bulanan. Iaitu potongan pendapatan pekerja pada setiap bulan untuk bayaran cukai pendapatan tahunan semasa. Okey, jika cukai yang perlu dibayar lebih daripada cukai PCB pada akhir tahun, bayaran cukai yang tidak mencukupi cukai yang perlu dibayar, tolak cukai jumlah PCB, perlu dijelaskan pada LHDN. Jadi maksudnya kat sini, kalau cukai yang perlu dibayar tu banyak, PCB bayaran bulanan kamu bayar total contohnya 2,000. Sedangkan cukai kamu kena bayar 4,000. Jadi kamu kena tolak 4,000 tolak 2,000. 2,000 tu kena bayar dekat LHDN pada tahun seterusnya. Ataupun kalau kamu bayar dah setiap bulan, kamu bayar habis 4,000 kamu bayar. Okey, setahun bayar 4,000, kira-kira cukai kena 3,000 je. So 1,000 lagi LHDN akan pulangkan kamu pada tahun berikutnya. Okey. Okey, kemudian kat sini pendapatan bercukai Zul pada tahun 2020 ialah 82,800 dan bayaran zakat ialah sebanyak 550. Potongan cukai dikenakan sebanyak 497 setiap bulan. Okey, jadi hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi kalau awak tengok 82,800. Okey, jadi kita kena tengok pula. Dia ada pengiraan dekat sini So pengiraan dekat sini kalau awak tengok dia bagi okey ni dia. Okey, untuk
pendapatan RM70,100 sehingga RM100,000 yang pertama kena RM4,600. Okey, kena RM4,600. Jadi yang bakinya nanti dikenakan 21%. Jadi kalau kita tengok pendapatan dia adalah RM82,800. Jadi tolak RM70,000 bermakna kamu punya yang RM70,000 pertama dia kena RM4,600. Kemudian berbaki. Berbaki kalau awak tengok dekat situ RM82,800 awak tolak dengan RM70,000 bermakna ada sebanyak RM12,800 yang akan dikenakan cukai sebanyak 21% dengan jumlah RM2,688. Ini bererti cukai yang dikenakan adalah RM4,600 tambah RM2,688. Okey, tapi ini dah ditambahkan dia ada buat derma. Derma sebanyak RM550. Bermakna kamu kena yang ini saja, RM6,738. Okey? Itu soalan A. Manakala soalan B, dia kata dia tadi dah bayar setiap bulan RM497. Darab setahun, jumlah yang dia bayar sebanyak RM5,964. Cukai yang dia kena adalah RM6,738. Bermakna dia kena bayar ke LHDN sebanyak RM774. Boleh ya? Boleh kau. So itu pengiraan dia lah. Jadi jangan takut sebenarnya nanti kalau korang dah bekerja, bayar je cukai. Terlebih dia pulang, terkurang dia minta. Macam tu. Okay, next. Seterusnya. Habis kita bincang topik ini, saya nak awak lengkapkan modul awak. Okay, lengkapkan modul sebab saya akan sebab ini kita akan macam untuk tajuk ni tak ada masalah, semua orang boleh dapat skor PBD, awak punya PBD semua saya boleh bagi 5, okey. Ada yang PM saya hari tu dia titipkan dia lambat masuk kan, tapi kawan grup dia dah bentang, tak apalah. Okey, kita tengok jadual di bawah menunjukkan pendapatan tahunan wang yang diderma dan pelepasan cukai Encik Yong dan isteri pada tahun 2020. Okey, pendapatan 84,000. Okey, ini dia, ini isteri dia. Ini semua pendapatan dia. Soalan, hitung jumlah cukai pendapatan Encik Yong dan isterinya dengan menggunakan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Jadi sebenarnya taksiran cukai ni ada dua cara, bersama atau berasingan. Bersama maksudnya pendapatan suami isteri dicampurkan. Berasingan maksudnya Encik Wong kena bayar lain, isteri dia kena bayar lain. Jadi kita tengok cara pengiraan. Jumlah, okey, hitung jumlah cukai. So kat sini awak tengok pengiraan dia. Jadi, okey, pendapatan tahunan, ini kalau dia bersama. Bersama maksudnya tambahkan. Encik Wong dan isteri ditambahkan dapat 138,180. Itu yang kalau bersama. Kalau asing-asing, asinglah kita tengok yang bersama dulu. Okey, kemudian dia buat apa? Dia ada derma. Derma total tambahkan kedua-dua derma sebanyak 22,300. Okey, dan pelepasan cukai individu. Individu pelepasan cukai kat sini 9,000. Jadi kalau awak tengok pelepasan cukai kalau dia buat bersama dia tolak seorang aja. Nampak tak? Dia tolak seorang saja dekat sini. Kalau asing berasingan tolak masing-masing. Okey, kemudian ibu bapa parents dia buat 3,000. Yang seorang tak ada. Okey, kemudian 2,500 awak tengok dekat sini gaya hidup. Gaya hidup dia ada limit 2,500. Jadi kalau kamu tengok bertambahnya dua-dua orang ni, kalau ditambahkan suami isteri jumlahnya lebih daripada 2,500. Tapi sebab maksimum limit adalah 2,500. Sebab tu dia boleh ambil 2,500 sahaja di sini. Faham? Saya terang, kalau saya laju bagi tahu, kalau okey saya teruskan tau. Faham? So ini 2,500. Okay, kemudian dia kata insurans perubatan. Insurans perubatan, dua orang ni dia ada limit. Limitnya 3,000. Sedangkan dua orang total adalah 3,800. So tapi oleh kerana dia bersama dia buat 3,000 saja.
Insurans nyawa pun sama. Okey, dia ada limit sebanyak 3,000. Okey, kemudian KDBSP 4,000. Okey, jadi apa yang dia dapat dekat sini? Pendapatan yang bercukai sebanyak 111,380. Jadi, kalau awak tengok dekat sini jumlah ini dan cuba awak tambahkan 60 dengan ini awak punya cukai individu. Jadi, cukai dasar yang dikenakan sebanyak kat sini 10,900. Tapi dekat sini cuma 1,800 dengan 150. Sebab tu cukai biasanya parents kamu kalau bayar cukai, saya sendiri akan lakukan yang berasingan. Sebab awak tengok cukai pendapatan, kalau saya combine tadi, you tengok 13,000 kena bayar. Sedangkan kat sini yang dikenakan adalah RM3,408 sahaja. Ini kadar pengiraan cukai berbanding antara pentaksiran bersama ataupun berasingan. Boleh? Oleh kerana awak kata awak ada skema ni, nanti awak boleh tengok balik betul-betul. Fahamkan dia punya pengiraan. Jadi dia kata taksiran pencukai berasingan. Soalan kat sini dia tanya apa? Nyatakan cara taksiran cukai yang lebih sesuai untuk Encik Yong dan isterinya. So taksiran cukai berasingan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah lebih rendah. Faham? Faham. Okey, next. Seterusnya yang ini saya rasa boleh buat kot yang ini. Ini dia ada ni kadar cukai. Ni awak tengok dulu ya, dia ada nota dekat atasnya, awak kena baca dulu. Kadar cukai ialah bergantung kepada kapasiti enjin. Ni cukai jalan. Kenderaan, lokasi, dekat mana. Sebab cukai jalan kalau di kawasan yang macam contohnya dekat Langkawi, so cukai dia lebih murah sebab kenderaannya pusing tak jauh. Kan? Senang katalah kan, dia pusing dekat-dekat je. Dia tak boleh nak melintas laut kan. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan, motosikal dan kereta milik persendirian di Sabah dan Sarawak. Kalau cukai dekat Semenanjung akan lebih mahal. Kamu boleh bergerak daripada Kedah sampai ke Johor. So Aliza memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian dengan kapasiti enjin 249cc dan sebuah kereta kegunaan persendirian 1799cc di Sarawak. Hitung cukai jalan. Jadi cukai jalan awak tengok, motosikal dia ada pengiraan. Untuk 201 hingga 250cc kena RM12. Jadi dia tadi kat sini ada 249cc. Bermakna dia kena RM12. Untuk 1,601 hingga 1,800 dia ada RM160. Jadi dekat sini dia kena dekat bahagian kereta yang itu. Jadi ini dia. Kalau awak tengok cukai yang dikenakan ni nampak RM160. Cukai jalan RM12 saya kata tadi yang untuk motosikal. Untuk kereta nampak dia kena RM160, kemudian dia ada pengiraan. Pengiraannya apa? Iaitu kita tengok CC dia. CC dia 1,799. Dan kita tolak dengan 1,600. Jadi 1,000 you dapat jawapannya adalah 199 darab dengan 32 sen. So dapat jumlah cukainya adalah RM63.68. Tambahkan dengan 160, jadi cukai motosikal RM12, cukai keretanya adalah RM223.68. Itu yang pertama. Soalan contoh kedua awak buat sendiri. Saya nak awak buat sendiri. Yang lain ni awak cuba tengok, cuba buat. Kalau tak faham nanti awak boleh tanya. Yang ini dah tak banyak dah kan? Ini cukai apa ni? Ini cukai pintu. Cukai pintu dia ada contoh yang awak kirakan. Boleh tak? Boleh. Kalau boleh, so saya nak awak lengkapkan modul ini. Lengkapkan modul ini untuk bab 4. Jadi kalau tak ada, kalau tak faham boleh tanya. Dan awak tengok ada praktis ke arah SPM kertas 1 tu pun awak cuba jawab. Then kalau tak ada apa-apa, next class kita terus masuk tajuk yang baru bab 5. Kalau ada soalan, kita bincang balik tajuk ini. Faham?
Okey, alhamdulillah saya tengok ada 12 orang. Alhamdulillah, tahniah. Okey, so saya nak screenshot dulu awak punya. Sekejap ya. Okey. Okey, so tak apalah. Nak buka kamera tak? Tak nak. Boleh cikgu. Okey, buka kamera cepat. Tak nak cikgu. Tak nak. Okey, tak nak tak apa. Tak nak tak apa. Dah, tak nak. Okey, tak nak. Okey, one more saya nak ambil kehadiran Saya nak nama jap. Okey. Alert hilang. Oh, sorry. Tak sempat. Okey, bye. Assalamualaikum. So, teruskan usaha buat latihan. Jangan lupa solat duha. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, saya akan record ni saya akan share macam biasa. Okey, cikgu. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Salam. Cikgu.